Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Abdul Rahman. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Allah. InsyaAllah kita mula dengan hadis hari ini lah. Boleh? Baik. Boleh insyaAllah. Okey. Hadis ke berapa hari ni? Hadis yang ketiga. Yang ketiga ya. Aisyah. Ya. Hadis Aisyah. Okey, tolong baca dulu seorang. Sila Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrat ba'da al-fath jihadun wa nijjatun wa idza istunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih, riwayah Muslim. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita sambung balik kuliah kita. Kita mulakan dengan hadis yang ketiga daripada Riyadhus Salihin, di mana hadisnya riwayat daripada an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istumfirtum fanfiru. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lagi hijrah sesudah pembukaan Makkah, tetapi yang tetap ada ialah jihad ataupun berjuang dan niat untuk berjuang, untuk jihad. Dan apabila keadaan memaksa, iaitu apabila dipanggil, diseru untuk berjuang dan sebagainya, hendaklah kamu bersiap sedia keluar beramai-ramai. Itu terjemahan saya. Ya. Sampai maksud sebagaimana yang diterjemahkan dalam kitab. Ada terjemahan tak? Arman? Ada kan? Okey. Jadi hadis ini sebagai sambungan lagi mengenai dengan soalan yang berkaitan dengan niat dan juga ikhlas yang kita baca dalam hadis yang pertama dan kedua pada minggu-minggu yang lepas. Jadi hari ini pembicaraannya ialah berkaitan dengan niat, hijrah dan juga jihad dan kerahan tenaga. Tajuk yang berkait dengan hadis ni malam ni ialah ada 3. Satunya hijrah, yang keduanya jihad, yang ketiga ialah kerahan tenaga ataupun kerahan untuk keluar berjuang dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebut bahawa selepas daripada pembukaan Mekah, maka hijrah tak ada dah. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada itu. Iaitu selepas daripada kejayaan ataupun berjayanya Islam membuka kota Mekah Al-Mukarramah dan membebaskannya daripada cengkaman
kuasa syirik, cengkaman kuasa yang berlandas ataupun yang berpaksikan kepada akidah syirik kepada Allah dan berlandaskan kepada peraturan-peraturan yang zalim, yang tidak adil, maka selepas daripada pembukaan Mekah itu tidak ada lagi kewajipan kepada penduduk Mekah untuk berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Itu maksudnya. Maksudnya ialah tidak ada hijrah selepas pembukaan Mekah. Artinya orang Mekah sekalipun dalam keadaan apa sekalipun yang mereka hadapi, setelah Mekah sudah menjadi sebuah negara dan kerajaan Islam, maka orang Mekah tidak lagi diwajibkan dan dibenarkan untuk hijrah meninggalkan Mekah ke negeri lain. Itu maksud dia umumnya. Berarti apabila sesebuah negara itu menjadi negara Islam, bila negara itu sudah jadi negara Islam dan kerajaan Islam, maka rakyatnya tidak lagi wajib berhijrah ke negara lain. Yang wajib ke atas rakyat pada waktu itu ialah berjuang, berjihad, menegakkan dan mempertahankan Islam. Itu yang wajib, menegakkan Islam dan mempertahankan Islam. Namun dia nak keluar daripada negeri Islam, nak pergi tempat lain, sudah tidak wajib. Sudah tidak dibenarkan. Bukan tidak wajib lagi, artinya sudah tidak dibenarkan. Yang menjadi tanggungjawab dia bukan hijrah. Yang tanggungjawab dia ialah mesti dia berjuang untuk mempertahankan Islam dan juga menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam negara itu. Itu mengikut kemampuan yang ada berdasarkan kepada yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza amartukum bi syai'in ataupun bi amrin fa'tuhu mastata'tum. Apabila kamu diperintah ataupun aku perintahkan kepada kamu buat sesuatu, lakukan sesuatu perkara, hendaklah kamu laksanakan mengikut kadar kemampuan yang ada kepada kamu. Itu maksudnya. Artinya selagi kita mempunyai keupayaan untuk selagi kita duduk dalam sebuah negara Islam dan yang menjadi tanggungjawab kita ialah mempertahankan, menegakkan agama Allah, mempertahankan negara dan tidak lagi dibolehkan atau dibenarkan untuk meninggalkan negara ataupun hijrah ke negeri lain. Yang menjadi tanggungjawab kita ialah tegakkan syariat Allah, mempertahankan kerajaan itu sekadar kemampuan yang ada. Kalau tak mampu, macam mana nak buat? Negara-negara Islam tapi dikuasai oleh orang bukan Islam, kita kena jihad, kena mempertahankan, kena berjuang untuk nak tegakkan Islam balik, nak tegakkan Islam semula. Itu kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, nak keluar tak boleh juga, tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarak tidak membenarkan kita duduk dalam negara Islam yang zalim, yang tertindas, yang tidak laksanakan syariat Allah. Tiba-tiba kita, negeri itu negeri kita, negara itu negara kita. Tiba-tiba kita benci ataupun marah kepada kerajaan, kita nak keluar lagi. Tak boleh. Mesti berjihad mengikut kemampuan. Dan kalau tak mampu pada waktu itu mesti bertekad dan berniat. Bertekad dan berniat untuk dan juga akan berjihad. Mesti tekad dalam diri kita, kita nak berjihad, kita nak berjuang, nak tegakkan syariat Allah, nak bela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti ada.
Dan sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa mata mitatan jahiliyah. Sesiapa yang tidak berjuang, tidak berperang, dan tak ada hasrat dan tekad untuk berjuang, lam yanwil ghazwa, tak berniat, tak pernah ada terlintas, terniat, terdetik di hati dia untuk nak berjuang, maka mati dia dengan keadaan mati jahiliyah, mata mitatan jahiliyah. Dalam sifat mati dia, mati seolah-olah macam mati orang jahiliyah. Itu hukum dari sudut hijrah. Berhijrah dari negara yang tidak membolehkan seseorang melaksanakan perintah agama, yakni tak dapat nak tegakkan amar ma'ruf, tak dapat nak tegakkan nahi mungkar. Ketika itu wajib jika negara itu sebuah negara kafir. Kita duduk di negara kafir, di Soviet Union, nak dirikan semayang pun tak boleh. Nak buat apa ni, nak tegakkan perkara ma'ruf dan nak cegah perkara mungkar di kalangan kita tidak diizinkan. Maka pada waktu itu hijrah tetap wajib. Artinya masih terbuka. Yang dilarang, yang dikatakan tak ada hijrah itu ialah apabila negara itu negara Islam. Cuma hukumnya barangkali tak terlaksana secara sepenuhnya. Yang wajib kita jihad, yang wajib kita berjuang untuk nak tegakkan. Adapun negara itu negara kafir yang memang bukan asalnya negara Islam dan pemerintahan pun cara kafir, kita tak boleh nak gerak sampai ke peringkat nak tegakkan ma'ruf dan nahi mungkar tak boleh, nak laksanakan syariat Allah, nak semayam, puasa pun tak boleh ataupun sebagainya. Maka ketika itu masih terbuka untuk kita hijrah, untuk kita meninggalkan negara berkenaan. Itu maksud kepada hadis secara umumnya. Apa makna hijrah? Hijrah dengan makna yang lebih umum selain daripada kita memahami bahawa hijrah daripada pindah daripada satu tempat ke satu tempat, pindah daripada satu negara kepada satu negara, maknanya yang umum adalah sebagaimana penjelasan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini hadis sahih di Bukhari. Itu maksud kepada hijrah. Hijrah yang ada kepada kita sekarang ini dengan maknanya yang umum ialah tinggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang. Apa yang ditegah oleh syarak, kita tinggal. Kalau selama ini kita bergelumang ataupun kita tidak terlepas daripada perkara mungkar, maka kita tinggalkan perkara mungkar itu, berarti kita berhijrah daripada kemungkaran kepada perkara yang ma'ruf, yang baik. Ataupun dalam hadis lain, afdalul hijrah an tahjura ma kariha rabbuka azza wa jal, iaitu hijrah yang paling afdal, yang terbaik, ialah kamu tinggalkan perkara yang Tuhan kamu benci. Yang Allah Ta'ala benci, kita tinggal, kita kesampingkan, maka itulah hijrah yang terbaik. Al-Izz Abdus Salam, dia menyebut bahawa al-hijratu hijratan. Hijratul awtan wa hijratul ithmi wal udwan. Wa afdaluha hijratul ithmi wal udwan lima fiha min irda'ir rahman wa irghamis syaitan. Maksudnya ialah, dia kata hijrah ni ada dua hijrah, dua kategori. Satunya hijratul awtan,
iaitu hijrah meninggalkan tanah air. Yang kedua, hijratul ithmi wal udwan. Yang kedua, hijrah kita boikot perkara dosa dan perkara permusuhan. Kita tinggalkan perkara dosa dan perkara permusuhan. Dan yang paling afdal ialah kita hijrah meninggalkan perkara dosa dan juga permusuhan perseteruan. Kenapa? Kerana hijrah meninggalkan perkara permusuhan ini, dosa ini ialah salah satu daripada jalan untuk mendapat redha Allah, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, min irda'i Ar-Rahman wa irghamis syaitan, dan juga kita mengalahkan syaitan. Itu disebut oleh Syekh Al-Izz Abdul Salam. Adapun Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyebut wal hijratu hijratani, hijratun ila Allah بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء. Ini disebut oleh Ibnul Qayyim. Dia kata hijrah ada dua, iaitulah hijrah ila Allah bittalabi wal mahabbati wal ubudiyah. Hijrah yang pertamanya ialah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hijrah menuju kepada Allah. Bagaimana? Bittalabi, dengan kita menuntut redanya. Wal mahabbati, kasih kepada Allah, kasihkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyah, iaitu kita hijrah dengan cara pengabdian kepada Allah. Wa tawakkul, kita hijrah dengan bergantung, tawakal, serah diri, serah nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-inabah, kita hijrah, kita kembali ke jalan Allah. Dan wa taslim, iaitu kita tunduk, patuh kepada arahan perintah Allah. Wa tafwid, iaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahlah ikut Allah Ta'ala nak buat lagu mana, keputusan tu serah kepada Allah. Wal khauf, takut, gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga war raja, iaitu terus bergantung harapan, menaruh harapan kepada rahmat dan kasihan belas Allah. Itu hijrah yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim. Kemudian kita balik kepada tajuk yang kedua, iaitulah jihad yang disebut dalam hadis tadi. Jihad ni satu kewajipan ataupun satu kefarduan yang berterusan sehingga hari kiamat. Jihad tidak putus dan tidak pupus, tidak habis. Adalah satu kewajipan yang mesti dipikul, yang mesti diambil tanggungjawab, dilaksanakan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jihad ini merupakan sebahagian daripada ciri ataupun sebahagian daripada sifat keimanan yang membuktikan tentang iman seseorang, iman yang sebenar, dan pengakuan iman yang sebenar. Bila kita mengaku kita beriman, apakah ciri-ciri yang ada kepada pengakuan kita itu? Maka di antara cirinya, salah satu daripadanya pengakuan, mesti kita berjihad. Sebagaimana disebut dalam Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Orang beriman yang sebenar-benar ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul
kemudian mereka tidak ragu-ragu. Apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Ta'ala nyatakan, dia tidak ragu. Lepas itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia bersedia untuk berjihad, berjuang, mengorbankan harta dan nyawa mereka pada jalan Allah. Ulaika humus sadiqun. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Disebut dalam ayat lain, banyak ayat-ayat yang menyebut perkara ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu menyangka, kamu menganggap bahawa kamu boleh masuk ke syurga sedangkan belum ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum terbukti dalam ilmu Allah Ta'ala tentang orang yang sebenar-benar berjihad dan orang yang sabar. Itu di antara maksud kepada ayat ini. Dan alhamdulillah, kita sebagai orang yang beriman, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mujurlah kita ni diperintah supaya berjihad. Allah Ta'ala pilih kita. Dia tak pilih orang lain. Kita yang dipilih oleh Allah untuk memikulkan tanggungjawab, untuk menegakkan agama Allah, menerusi jalan jihad dan perjuangan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Bukan main-main, bukan hanya buat apa ni sambil lewa, tapi mestilah berjihad dengan penuh, dengan sebenar-benar, dengan hakikat, dengan tulus. Huwa ijtabakum. Allah yang pilih kamu. Allah yang pilih kamu, wahai orang beriman, untuk memikul tanggungjawab perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud kepada jihad. Yang ketiga, hadis ini membicarakan mengenai dengan kerahan tenaga. Wa idza stumfirtum famfiru. Apabila kamu dikerah, apabila kamu dikerah, dipanggil untuk berjuang, untuk keluar berjuang, hendaklah kamu keluar. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai dengan ini ada disebut dalam Al-Quranul Karim. Antaranya dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a. Wahai orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah. Artinya senantiasa bersiap siaga sebelum kamu berhadapan dengan musuh. Kemudian bila dikehendaki kamu mara beramai-ramai, maka maralah ke medan perang demi sepuak, ataupun jika perlu mara keseluruhannya. Awin firu jami'ah. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa, di mana fanfiru tubatin aw infiru jami'a, iaitu keluarlah kamu beramai-ramai, sama ada secara berpuak-puak ataupun keluar secara keseluruhan. Artinya kita kadang-kadang perjuangan memerlukan hanya sebahagian daripada tentera keluar. Cukup dengan sebahagian boleh mengalahkan, boleh memberi kemenangan dan kekuatan kepada tentera Islam. Tapi apabila tak cukup tenaga, memerlukan keluar semua sekali dengan kekuatan yang ada, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah. Famfiru tubatin awin firu jami'ah. Dalam ayat lain dalam surah At-Taubah, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pergilah beramai-ramai ataupun keluarlah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan ataupun mudah bergerak ataupun sihat, ataupun dengan keadaan berat. Kita keluar dalam keadaan hati kita berat, pemikiran kita berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Nak pergi perang macam mana, anak kecil lagi, nak perang macam, nak berjuang macam mana, baru grad, tak dapat kerja lagi. Jadi ini semua berat dalam fikiran kita nak berjuang. Tapi Allah Ta'ala kata, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Itu tanggungjawab kita. Bila dikerah oleh pemimpin, oleh pemimpin Islam, maka hendaklah kita keluar. Apabila kita termasuk di kalangan orang yang mempunyai kemampuan dan kelayakan untuk keluar berperang itu. Dan kalau kita tak keluar, Allah Ta'ala beri ugutan. Kalau kita tidak bersedia untuk menyahut kerahan tenaga, seruan untuk keluar berperang, untuk berjuang, berjihad, Allah Ta'ala telah memberi ugutan kepada kita, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Kalau kamu tidak keluar berjuang, kerahan telah pun dibuat, panggilan jihad telah pun, ataupun orang panggil apa ni, nafiri perjuangan telah pun ditiup untuk mengerah tenaga, tapi kamu tidak juga keluar, yu'adzibkum, Allah Ta'ala akan azabkan kamu azaban alima, dengan azab yang amat menderita, pedih, sakit. Wa yastabdil qauman ghairakum, Allah Ta'ala tukarkan dengan kaum yang lain, tukarkan dengan kaum lain yang memikul tanggungjawab tugas ini. Itu tak apa lagi kalau tukar dengan kaum lain untuk menegakkan agama Allah. Tapi kalau tukar dengan kaum lain untuk khianat kepada Islam, apa nak jadi kalau kita tidak memikul tanggungjawab ketika mana Islam memerlukan tenaga kita dan memerlukan perjuangan yang menjadi tanggungjawab kita. Itu yang kita kena yakin tentang kerahan tenaga yang disebut wa idza stumtirtum fanfiru, apabila kamu dikerah tenaga, hendaklah kamu keluar beramai-ramai. Wallahu a'lam. Ada apa-apa yang nak dikemuka? Sila. Rahman. Halo, Assalamualaikum. Mana senyap ni kita seorang ke? Halo. Assalamualaikum. Oh, sudah. Ke saya seorang ni. Halo. Assalamualaikum. Abdul Rahman.
Hello. Hello. Okay. Apa tak ada respons orang? Bismillah. Ana minta maaf Ustaz, ana ada masyakkah tadi terkeluar. Dengar tak suara ana Ustaz? Dengar. Ana minta maaf, ada masyakkah tadi live. Orang lain, kenapa orang lain? Ada orang yang ada dengar lagi. Ada dekat live. Ya, ya. Takut ada apa-apa yang nak dikomen oleh sahabat-sahabat, silalah. Sebelum daripada kita masuk pada pelajaran kedua. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk peserta, kalau ada segala persoalan tu boleh komen di ruangan chat. Jadi insya-Allah ana akan bacakan dan ustaz akan menjawablah insya-Allah. Komen pertanyaan berkenaan hadis yang kita baca tadi insya-Allah. Okey. Okey, kalau tu kita terus kepada apa ni? Safinatul Najah. Boleh? Boleh Syah. Okey. Kita bermula daripada mana ni? Kita baca berkenaan syarahan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Abidah tu kan? Sekejap ya Ustaz. Berkenaan Alhamdulillahirabbil alamin. Maafkan. Kita mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ada satu soalan Ustaz. Bagaimana kedudukan muslim melibatkan diri di medan jihad? Setakat mana sepatutnya pelibatan muslimat? Daripada ini Abdah. Ya, alhamdulillah. Jihad menjadi kewajipan kepada semua orang beriman, muslimin dan muslimat. Dan tugas muslimat dalam jihad mengikut suasana jihad itu sendiri. Ya. Kalaulah jihad dengan hanya bil lisan, jihad pada perjuangan itu dalam jihad dengan mulut lidah ataupun di bidang dakwah, maka menjadi tanggungjawab bukan sahaja muslimin tapi juga kepada muslimat. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman lelaki baik, orang beriman perempuan baik, sebahagian mereka adalah pelindung, penolong kepada sebahagian yang lain. Tanggungjawab muslimat sama-sama muslimat adalah tanggungjawab mereka. Begitu juga tanggungjawab muslimin kepada sama muslimin dan muslimat, tanggungjawab mereka. Itu dari sudut perjuangan, dari perjuangan yang kita berjuangkan, perjuangan dakwah ataupun tanggungjawab perjuangan jihad di bidang dakwah. Adapun kemuncak kepada jihad ini iaitu perjuangan di medan perang, maka muslimat tanggungjawab dia ialah juga memberi sebagai apa panggil ni, yang menjadi yang memberi rawatan, yang memberi rawatan kepada pesakit-pesakit dan sebagainya, dan juga memberi semangat kepada
suami-suami ataupun anak-anak ataupun pejuang-pejuang lelaki untuk diberi semangat kepada mereka. Itu adalah tanggungjawab muslimat. Menyertai di medan perang pun juga adalah termasuk dalam tanggungjawab muslimat untuk menjadi tenaga jururawat dan perubatan dan sebagainya. Itu yang antaranya. Dan tidak ada nas yang melarangkan muslimat memegang senjata untuk turut terus berjuang bersama-sama di medan. Tak ada nas yang melarangkan demikian itu. Artinya kalau mereka nak pikul senjata sama-sama nak masuk ke medan, itu adalah tidak dilarang oleh syarak, tetapi tidak diberi keutamaan, begitu saja. Wallahu a'lam. Okey, terus kepada tersambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih lagi dalam muqaddimah daripada pengarang muqaddimah kepada kitab ini, iaitu yang muqaddimah daripada pengarang sebelum daripada masuk kepada tajuk ataupun kepada tajuk yang sebenar daripada kitab ini. Dia sebut alhamdulillah, alhamdu lughatan, ya, huwa thana'u bil lisani 'ala al jamil al ikhtiyari, wa 'urfan fa'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala al hamidi aw ghairihi. Maksudnya, perkataan alhamdu itu pujian. Kita terjemah dengan makna segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengurus, mentadbir seluruh alam ini. Dia hanya nak tafsir, nak beritahu dari sudut maksud alhamdu, kepujian ataupun pujian. Dari sudut bahasa, pujian itu ialah as-sana'u bil lisan. Dari sudut penggunaan bahasa ialah pujian dengan lidah. Itu makna alhamdu. Puji dengan lidah. Yang ini puji secara lisan. Puji kepada apa? Puji kepada kecantikan, keindahan yang berlaku ikhtiari. Keindahan itu dan kecantikan itu yang berlaku secara sengaja, secara pilihan. Bukan dia berlaku secara terjadi dengan secara cara tidak bukan dia daripada perbuatan ataupun tindakan secara sengaja, tak. Tapi dia berlaku dengan perbuatan dan sengaja. Misalnya seorang yang buat tulisan cantik, katalah Abdul-Rahman, tulisan dia cantik. Lalu Abdul-Rahman Yusuf puji ataupun puji kepada Abdul-Rahman, tulisan kau cantik. Tulisan tadi bukannya terjadi dengan sendiri, tapi dia jadi dengan pilihan yang diusahakan oleh Abdul-Rahman. Jadi itu pujian yang dimaksudkan dari segi bahasa. Adapun dari sudut uruf ni mana apa? Uruf adalah dari segi pengertian puji dari sudut kebiasaan ataupun adat ataupun pemakaian umum. Kegunaan umum, bila sebut kata puji ini umumnya memahami perlakuan yang menggambarkan tentang pengagungan terhadap pemberi nikmat. Fa'lun yumbi'u an tanzimi al-mun'im, iaitulah satu perbuatan yang memberi makna tentang kita mengagung ataupun kita memberikan penghormatan kepada orang yang memberi nikmat, orang yang memberi kebaikan. Kalau orang tu tidak beri nikmat kita tak puji. Kalau orang menyakitkan kita puji ke tak? Orang buat ngani kita puji ke tak? Tentu kita tak puji. Kita puji kepada orang yang memberi nikmat ataupun memberi kebaikan kepada kita.
Dari sudut min haitsu kaunuhu mun'iman. Dari sudut bahawa dia tu pemberi nikmat. Bukan dia kita puji dia tu kerana comel muka dia ke tinggi dia, tak. Kerana dia memberi nikmat kepada kita. Beri nikmat kepada siapa? Alal hamidi au ghairi. Kepada orang yang memuji dan juga ataupun kepada orang lain. Kita buat kebaikan kepada orang. A buat kebaikan kepada B. B puji kepada A. Ataupun A membuat kebajikan kepada C. B puji kepada A kerana dia membuat kebaikan kepada C. Itu yang ni pada orang lain. Bukan kepada orang yang memuji, tapi kepada orang lain pun juga disebut sebagai alhamdu ataupun pujian. Ini tak ada benda sebenarnya. Cuma dia tulis dalam kitab, kena baca habis lah. Kita tak molek pula. Lepas tu dia sebut pula situ, kita kena ingat bahawa yang keduanya ialah alhamdulillahatan. Dia sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dengan lidah alal jamilil ikhtiyari. Dia tafsir pula perkataan jamil tu. Perkataan jamil tu tafsir pula. Apa makna al-jamil? Jamil ni benda cantik, benda elok, benda baik. Diddul qabih, lawan kepada cantik, baik, elok ni ialah buruk, qabih. Buruk. Contoh al-jamilnya ialah kal karami. Iaitu sebagai sifat karam, sifat pemurah, sifat ialah karam, pemurah lah, sifat pemurah yang ada kepada dia, maka itu adalah sifat yang cantik, yang baik, yang elok. Wal ikhtiyari, dia tafsir pula perkataan ikhtiyari yang disebut huwa thana'u bil lisan alal jamilil ikhtiyari. Ikhtiyari ini ialah huwa nashi'u anil ikhtiyar, iaitulah satu sifat yang terbit ataupun yang timbul, yang keluar daripada ikhtiar, daripada perbuatan ataupun daripada tindakan yang disengajakan, yang sengaja. Seperti kal hilmi wal karami, seperti orang yang yang baik, yang lemah lembut, dan juga yang karam, yang mulia. Maka sifat mulia tu bukan sifat yang berlaku dengan sendiri, tapi dia dengan kehendak dia, dengan ikhtiar dia, dengan latihan yang dia buat untuk menjadi seorang yang lembut, seorang yang pemaaf kepada orang. Maka itu adalah terbit ataupun lahir daripada pilihan dan kehendak si pelaku itu. Itu yang dikatakan ikhtiyari. Ya. Wa yakhruju bihi ma laysa kadzalik. Dengan disebut perkataan al-jamil baik al-ikhtiyari ini, maka dengan sendirinya hak lain daripada maksud itu tidak termasuk dalam al-jamil. Fala yusamma thana alaihi hamdan. Kita tidak boleh namakan pujian alaihi, pujian kepada seseorang itu kita nak namakan hamd, tak boleh. Bal madhan faqat, kita boleh namakan dia sebagai madah. Cuba beri perkataan kepada saya, apa beza dalam bahasa Arab ni? Alhamdu maknanya puji, al-madhu pun juga dengan makna puji. Tapi dalam bahasa Arab, alhamdu tu puji dengan makna lain, tapi madah puji dengan makna lain. Bahasa Melayu apa dia? Puji, nak beri perbezaan di antara puji
hamdu dengan puji padah ni? Ya? Tadi ada siapa boleh tahu orang bahasa Malaysia yang hebat-hebat? Tak ada, Rahman? Tak boleh? Kira? Naqul dia kata seumpama kita sebut madahtul lu'lu'a ala husniha. Aku puji, madah, tidak hamd dah. Puji lu'lu'. Lu'lu' ni apa dia? Apa ni? Ya? Lu'lu' apa dia? Mutiara lah. Aku puji mutiara ini kerana kecantikan dia. Adakah puji mutiara itu dengan dinamakan sebagai hamd? Tak. Itu disebut sebagai pujian juga. Tapi dalam bahasa Arab dia panggil al-madhu, bukan al-hamdu. Itu dia. Walhamdul urfi huwa syukrul lughawi. Pujian secara uruf, secara kebiasaannya ialah syukur dengan sebutan bahasa, dengan bahasa. Maknanya syukur dengan mulut lidah. Al-lughawi itu maknanya dengan lughah, dengan bahasa, dengan cakapan. Iaitu orang panggil alhamdul urfi, iaitu pujian pada adat, pada kebiasaan uruf. Ialah kita syukur dengan mulut lidah. Kita katakan comel, bagus awak, juruh demo, maka semua tu ialah merupakan hamdul urfi. Li'annahu fa'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im. Kerana kita syukur dengan kita lafazkan kesyukuran itu adalah merupakan perbuatan yang menggambarkan tentang pengagungan kita terhadap orang yang memberi nikmat, orang yang memberi kebaikan kepada kita. Ya, min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala syakir aw ghairihi. Di atas alasan ataupun keadaan dia sebagai orang yang memberi kebaikan nikmat kepada orang yang mengucapkan syukur, ataupun nikmat itu kepada orang lain daripada orang yang mengucapkan syukur. Itu maksud kepada kitab. Saya rasa benda ni benda tidak ilmiah sangat. Dia hanya semata-mata untuk nak syarah kataan mukaddimah dia je. Itu syukur al-urfi. Wa amma syukrul urfi fahuwa, itu dari segi puji alhamdul urfi. Adapun asyukrul urfi fahuwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi fima khuliqa li ajli. Adapun kita syukur dari sudut syukur pada uruf, pada kebiasaan, pada pemakaian pemakaian umumnya ialah kita sarfu, guna ataupun belanja seseorang apa jua nikmat, segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, fima khuliqa li ajlihi, kita belanjakan itu pada jalan yang Allah Ta'ala ciptakan kerananya. Allah Ta'ala ciptakan lembu kambing untuk apa kepada kita? Untuk Allah Ta'ala jadikan unta, ciptakan unta untuk apa kepada kita? Maka kita gunakan unta itu untuk makan dagingnya ataupun jadikan sebagai kenderaan akak barang berat, maka itu merupakan syukur dari sudut urufnya. Itu makna kesyukuran kita kepada Allah, makna syukur. Adapun puji ialah kita mengeluarkan perkataan. Puji kita kata bagus, baik, comel, cantik. Itu mana puji asyukrul urfi, alhamdul urfi. Adapun syukur ni bukan dengan lafaz, tapi kita buat. Benda yang Allah Ta'ala cipta untuk untuk kegunaan kita. Dan kita gunakan perkara itu berasaskan kepada
cara tujuan yang Allah Ta'ala ciptakan. Maaf dah, saya ada telefon kejap. Ana ada kuliah kejap lagi. Sekejap lagi lah. Okay. Itu maksud dia. Lepas tu barulah masuk kepada perkataan Alhamdulillah. Lillah dia tak ada, Alhamdulillah tak sebut sini nah. Ke ada? Sebab tak ada. Okey. Alhamdulillah. Allah tu alhamdulillah bagi Allah. Allah nama kepada Allah ialah nama isim, nama kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Nama zat Allah ialah Allah. Itu maknanya. Nama kepada zat Allah iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini nama kepada zat Allah yang paling agung. Nama yang paling agung kepada zat Tuhan ialah Allah. Dan dengan nama itulah disifatkan dengan segala sifat kesempurnaan. Sebagaimana disebut huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'min. Itu nama-nama sifat kepada Allah Ta'ala yang mensifatkan kepada Allah. Dan Allah ini tidak diberi nama kepada selain daripada kepada Allah Ta'ala. Tak ada, orang tak boleh pakai nama Allah ni kepada orang lain. Tak ada siapa pun beri nama kepada makhluk ke, pada mana-mana ke dengan nama Allah. Yang nama ini adalah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nama itu adalah nama yang paling agung bagi Allah, kerana segala sifat kesempurnaan yang lain semuanya akan disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita pergi kepada alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rabbu maknanya ialah al-Maliku walahu ma'anin ghairu hadha. Ar-Rabbu makna dianya ialah Al-Malik. Al-Malik mana apa? Al-Malik maknanya ialah yang memiliki, yang menguasai, ataupun pemilik, ataupun penguasa, ataupun pengurus. Kita yang memiliki harta kita lah yang urus. Kita lah yang berkuasa. Benda yang kita milik, maka Allah Ta'ala Al-Malik ialah yang memiliki, yang menguasai, dan juga yang mengurus. Perkataan Ar-Rabb ini juga tidak digunakan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kalau digunakan juga ianya diidafat, disandarkan, atau disandarkan kepada yang lain. Seperti kita kata Rabbul Bait, Rabbud Dar, Rabbatul Bait. Rabbul Bait ni tuan rumah. Rabbatul Bait suri rumah. Itu makna kita tak kata Muhammad Ar-Rabb. Tak ada. Salah. Ar-Rabb ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila kepada makhluk, kita nak sebut Ar-Rabb tu makna dikait ataupun disandarkan ataupun diidafatkan dengan nama-nama lain, iaitu sebagaimana Rabbul Bait, Rabbud Dar dan sebagainya. Itulah yang disebut oleh Allahumma salli ala Abdul Muttalib, Toki Nabi sallallahu alaihi wasallam, datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Abraha yang mengetuai ketentera bergajah
untuk nak serang dan nak runtuhkan Kaabah. Kononnya untuk nak mengalihkan perhatian dunia ataupun tumpuan menjadi pusat pelancongan antarabangsa yang hebat di dunia, nak lari daripada Kaabah, nak pergi supaya orang tumpu kepada negeri di Yaman. Dia pergi, dia rapas habis segala kambing orang, unta orang, lembu kurban orang, dia rapas sebelum daripada dia pergi nak runtuhkan Kaabah. Lalu ketua orang Mekah pada waktu itu ialah Abdul Muttalib yang menjadi penguasa di Mekah. Abdul Muttalib pergi jumpa Abrahah, pergi bincang. Dia kata, saya hari ini nak minta tuan serah balik kambing, lembu, unta yang tuan-tuan rapas tu. Jadi Abrahah kata, pelik mu ni, aku mari nak putus Kaabah. Mu mari minta bunding untuk nak supaya aku serah balik unta dan kambing kurban kamu. Lalu Abdul Muttalib jawab, inni ana rabbul ibil wa anna lil baiti rabban sayamna'u. Abdul Muttalib kata, sebenarnya saya ni rabbul ibil, tuan punya unta. Mana nak ayatnya, Rabb tu kalaulah digunakan kepada orang lain pada Allah Ta'ala, maka dia mesti idafat, disandak, dikaitkan dengan yang lain. Rabbul ibil, tuan kepada unta. Wa anna lil baiti, dan bagi Baitullah, Kaabah, ada Rabban, ada tuan dia. Tuan dia lah yang akan menghalang, menyekat hasrat kamu ataupun tuanku untuk meruntuhkan Kaabah. Mana ceritanya, Rabb itu kalau digunakan pada orang lain mesti ada idafatnya. Itu dia. Jadi Ar-Rabbu ma'na al-Malik wa lahu ma'anin ghairu hadha, dan bagi Rabb ni ada makna-makna lain selain daripadanya. Tadilah saya sebut Al-Mutasarrif, Al-Malik, Al-Mutasarrif dan sebagainya. Al-Alamun ataupun Al-Alamin, Rabbul Alamin. Al-Alamun situ tu maksudnya Al-Alamin, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, kalau kita belajar nahwu Arab, dia panggil apa? Jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim. Al-alamun juga jamak muzakkar salim. Cuma bezanya ni marfu' atau majrur ataupun maftuh. Itu aja beza. Jadi al-alamun dia kata yang dimasukkan dengan Tuhan sekalian alam di situ ialah dia yang dikhususkan kepada al-ins wal jin wal malaika. Mereka itu alam yang disebut di sini ialah manusia, jin dan malaikat. Gitukah? Tak. Alam bukan 3 jenis tu je. Kan gitu? Alam bukan 3 jenis tu saja. Bukan hanya manusia, jin dengan malaikat aja. Alam manusia. Alam ni huwa kullu mawjud siwa Allah Azza wa Jalla. Alam ni ialah semua benda yang ada yang selain pada Allah Ta'ala. Semuanya panggil alam belakang. Itu alam. Tapi apa dia sebut sini jin, manusia, jin dan malaikat? Itulah dia terjemuh daripada perkataan al-alamin. Jamak mudzakkar salim yang melambangkan bahawa ini khusus kepada golongan yang berakal. Maka makhluk yang berakal ni ialah manusia, jin dan malaikat. Sebab itulah jamaknya jamak muzakkar salim, jamak begitu. Kalaulah kepada alam seluruhnya, jamaknya dalam bahasa Arab ialah al-awalim. Al-awalim itu jamak yang merangkumi kepada seluruh makhluk yang ada. Jadi sebab itu
disebut dalam Al-Quran, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun berdialog dengan Nabi Musa, wa ma rabbul alamin. Siapa dia? Gapo, apa benda? Tuhan sekalian alam ni siapa? Dia tak kata siapa, dia kata apa kau? Itu jahilnya dia. Tuhan tu dia ingat semacam benda itu. Siapakah, apakah Tuhan Rabbul Alamin itu? Lalu Nabi Musa jawab, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Iaitu Tuhan bagi segala langit dan bumi dan yang ada dalam langit dan bumi itu. Kalau kamu benar-benar yakin. Artinya, Al-Alamin di sini dalam Al-Quran sebut termasuk langit, bumi dan isi langit dan isi bumi. Semuanya Al-Alamin. Jadi Syekh di sini bukan dia tak faham dari sudut tu, tapi dia sebutnya ialah nak royak jamak tu ialah di atas asas sebagai jamak mudzakkar salim, maka dikhususkan kepada manusia, jin dan malaikat. Maka makna alhamdulillahi rabbil alamin, makna wal makna, maknanya, maksudnya kepada alhamdulillahi rabbil alamin itu ialah as-sana'u bil lisan, pujian dengan lidah, alal jamilil ikhtiyari, ke atas kecantikan dan keelokan yang berlaku secara ikhtiar, cara pilihan, bukan cara semula jadi dan paksa, bukan. Ala jihatil tabjil, di atas asas untuk mengagungkan. Tabjil ni ta'zim makna dia. Tabjil dengan makna ta'zim. Mukhtassun billahi, maka pujian itu, pujian dengan lidah itu tertentu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, Malikil insi wal jinni wal malaikah, yang Tuhan yang memiliki, yang menguasai terhadap ke atas manusia, jin dan malaikat. Itu makna kepada alhamdulillahi rabbil alamin yang dimaksudkan oleh Syekh ngarang kitab ini dengan muqaddimah alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan maksud dia nak tafsir surah Fatihah. Kalau tafsir surah Fatihah alhamdulillah rabbil alamin makna lain, tapi makna kepada muqaddimah dianya ialah bahawa pujian dengan lidah terhadap kecantikan, keelokan dan kehebatan yang berlaku secara ikhtiari, dengan apa ni, di atas asas untuk nak memberikan penghormatan yang tinggi dan khusus kepada Allah Ta'ala yang menguasai manusia, jin dan malaikat. Wa innama iktasartu ala tafsir alhamdi bil lughawi li'annahu huwa alladhi tulibatil bada'atu bihi lal 'urfi khilafan li ba'dihim. Dia kata sesungguhnya saya hanya iktasartu, artinya qasura ni maknanya Allah, tak lagi perkataan Melayu dah. Maknanya saya hanya sekadar mentafsirkan, memendekkan ataupun merengkaskan ke atas pentafsiran alhamdu bil lughawi, menafsirkan perkataan alhamdu itu dengan dengan bahasa, dengan cara bahasa pada bahasa saja, li'annahu huwallazi tulibatil bada'atu bih, kerana dengan itu, dengannya lah dituntut supaya kita mulakannya. Jadi kita buat gapo-gapo pun kita dituntut supaya bermula dengan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut pujian dengan mulut lidah, bukannya dengan pujian secara uruf. Itu khilaf
sebahagian daripada orang lah. Orang lain kata tak payahlah sebut alhamdulillah, bismillah saja cukup lah dah. Itu dia. Walil hamdi arkanun khamsah. Masih lagi nak terjemah tafsir mengenai ingat perkataan alhamdulillah baru ni. Walil hamdi ni dia kata arkanun khamsah. Pujian itu, alhamdulillah itu ada rukun-rukunnya sendiri, iaitu sebanyak lima rukun. Mahmudun. Betul tak? Tinggal di bawah ni. Hamidun dulu. Hamidun wa huwa munsyi'ul hamdi. Pertamanya, rukun pertama bagi pujian itu ialah hamid. Hamid siapa dia? Munsyi'ul hamdi. Orang yang mencetuskan pujian. Iaitu orang yang memuji lah. Orang yang memuji. Pencetus, munsyi'u itu makna orang yang mewujudkan pujian. Yang mengeluarkan pujian iaitulah hamidun. Ya. Yang keduanya rukun dia ialah mahmud. Mahmudun. Yang dipuji. Siapa dia yang orang yang dipuji? Iaitu huwal mun'im, orang yang memberi kebaikan, yang memberi nikmat. Saya kalau saya boleh beri contoh sikit sini ialah apa dia ni? Saya kata tadi apa dah? Orang yang memberi nikmat. Yusuf puji apa ni Abdul Rahman, cantik tulisan awak. Itu kata Yusuf kepada Abdul Rahman. Hamid siapa? Yusuf. Orang yang memuji siapa? Yusuf. Mahmud, orang yang dipuji. Siapa dia? Abdul Rahman. Apa dia dipuji? Kerana dia mun'im. Dia yang membuat tulisan itu cantik. Wa mahmudun bihi, alat untuk nak memuji. Siapa dia? Al-lisan, iaitu lidah. Benda ni tak ada bukan ilmiah sangat sebenarnya. Ya. Wa mahmudun alaihi, benda yang dipuji. Apa dia? Apa benda yang dipuji? Iaitu tulisan. Wa huwa ni'mat. Itulah nikmat, keagungan, kehebatan yang ada, kecantikan yang ada, iaitulah tulisan yang dipuji tadi. Yang seterusnya ialah, yang kelimanya ialah wasighah, iaitulah lafaz. Lafaz yang diucapkan untuk memuji, iaitulah sebagaimana yang kita kata alhamdulillah, ataupun kita kata Zaidun karim. Zaid adalah seorang yang mulia. Jadi kita pujinya Zaid. Siapa dia je puji itu? Orang yang memuji itulah. Walahu aqsamun arba'ah. Puji ini ada 4 bahagian. 4 kategori. Kategori pertama, hamdun qadimun liqadimin. Pujian yang daripada yang bersifat qadim kepada yang bersifat qadim. Iaitu pujian Allah kepada Allah. Faham? Allah yang bersifat qadim. Dia puji diri dia sendiri. Itu hamdu qadimin liqadimin. Allah memuji dirinya sendiri, wa huwa hamdullahi li nafsih. Iaitu Allah Ta'ala puji dirinya sendiri. Kaqaulihi Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik maula atau pelindung dan sebaik-baik penolong. Ialah Allah. Dia puji dia sendiri, dialah sebaik-baiknya. Dari segi beri pertolongan ke orang atau memberi perlindungan kepada makhluk, kepada hamba-Nya. Itu hamdu qadim li qadim. Yang kedua, hamdu qadimin li hadithin. Yang kedua ialah pujian Allah yang bersifat dengan qadim kepada hadis, yakni kepada makhluk. Hadis itu maknanya benda baru. Benda baru makna makhluk lah. Ya. Wa huwa hamdullahi li ba'di ibadih. Iaitu contohnya ialah sebagaimana seperti Allah Ta'ala puji kepada sebahagian daripada hamba dia. Jadi Allah puji itu, Allah tu qadim.
hamba ni hadis. Puji qadim kepada hadis, puji Allah kepada hamba. Bagaimana firman Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu sesungguhnya ialah orang yang awwab, yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala puji sebaik-baik hamba, itulah orang. Jadi siapa yang puji? Allah qadim. Orang yang dipujinya siapa? Iaitulah hamba. Hamba ini adalah hadis. Yang ketiga, hamdu hadisin liqadim. Puji makhluk kepada Allah. Puji makhluk kepada Allah. Puji hadis kepada qadim, iaitu puji makhluk yang bersifat dengan hadis yang baru dengan kepada Allah yang bersifat qadim. Wa huwa hamduna lillahi azza wa jalla. Azza wa jalla, sebagaimana kita sebut alhamdulillah. Dan yang seterusnya, hamdu hadisin li hadis, iaitu kita puji pujian makhluk kepada makhluk. Pujian di antara kita sama kita ni. Itu yang keberapa tu? Yang keempat dah. Yang keempat. Wa huwa hamdu ba'dina li ba'din, iaitu pujian sebahagian daripada kita kepada sebahagian. Ka qaulika ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik orang ialah Zaid. Orang terbaik di kalangan kita ialah Zaid. Jadi kita puji Zaid. Siapa je puji? Kita makhluk. Siapa dia yang kita puji? Zaid. Dia juga adalah makhluk. Maka itu hadis, hamdu hadisin li hadis. Kemudian wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Pada alhamdulillah jelas malaman. Ke 10 lebih dah Rahman. Kop macam mana? Okey tak? Okey, insyaAllah. Kalau ada apa yang nak tanya dari segi apa ni nas kitab ni, boleh lah. Kalau ada peserta yang ada nak tanya soalan, boleh tanya di ruangan chat insyaAllah. Anda akan bacakan. Sekejap lagi dah mas. Anda buka dalam 5 minit untuk salam kalau ada. Silakan. Ya, apa yang kita baca tadi bukan benda ilmiah ya. Itu hanya semata-mata nak memahami mukaddimah kepada pengarang ni lah.